So baru-baru ni awal bulan 9 ni kan ada satu berita yang tular di media sosial berkenaan dengan SOP talian kecemasan 999 telah menjadi antara punca mangsa kebakaran tidak sempat diselamatkan. So sedikit apa yang berlaku masa tu, ada satu kejadian kebakaran yang berlaku di Penampang, Kota Kinabalu. Kejadian tu berlaku pada jam 2.30 pagi. Saksi kejadian dia call tu 999 pada jam 2.48 pagi dan anggota bomba pula datang di tempat kejadian tu selepas jam 3 pagi. So bunyi dia macam bomba lambat sampai lah kan. So dalam video aku ni, aku mau kasih tahu kamu semua, viewer, penonton yang tengok video aku ni kan, aku bukan mau highlight ni salah siapa, cuma aku mau kita semua ambil iktibar dari apa yang berlaku ni. Okay, tu ada satu isu yang timbul. Dia cakap kenapa kalau kita call 999 dia pergi KL dulu, kenapa tidak ada yang Sabah khas yang Sabah punya, supaya kita call talian kecemasan yang Sabah punya ni, dia terus boleh bagi, dia terus boleh direct dengan cawangan-cawangan yang berkenaan kan. Pada aku itu idea yang sangat bagus kan. Bila ada orang call, dia terus detect dia dari negeri mana. Jadi pusat kecemasan yang mana satu akan handle tu talian kecemasan kan. Tapi aku rasa tidak juga ada beza dia. Okey, sama ada tu pusat di KL kah, itu pusat di Sabah kah, benda tu dia laporan kecemasan tu dia tetap juga akan mengambil masa. Kalau kita call pergi center, tetap juga dia akan call pergi cawangan-cawangan yang berkenaan kan. Jadi memang akan ambil masa. Aku bukan bantah idea tu, tapi itulah senario yang akan berlaku selagi kita tidak call direct pergi kawasan yang berkenaan. Selagi itulah benda tu dia macam saya perlu sambungkan kepada ini, saya perlu sambungkan kepada itu, passing sana, passing sini, apa semua kan. Perkara yang harus kita buat ialah kita mesti simpan nombor-nombor kecemasan di dalam telefon kita. Kita mesti sedia maklum pada peringkat komuniti ni kan, komuniti masyarakat ni kan, masing-masing mesti tahu nombor talian kecemasan ni, supaya bila ada kejadian begini berlaku, bila ada kejadian serupa begini berlaku kan, kita terus boleh buat laporan kecemasan kepada yang berkenaan. Jadi yang berkenaan tak payah lagi dia macam buat sambungan call kah, sambungan sana sini, mau passing maklumat sana sini kan. Dia terus boleh ambil tindakan, diorang terus boleh bergerak. Itu adalah lebih baik. So pada aku sistem kecemasan di Malaysia ni kan dia sudah cukup bagus kan. Dia sudah kumpul semua jabatan ni dalam satu talian, tapi masih boleh berlaku yang laporan ni macam lambat sampai apa semua kan. So aku rasa yang terbaik ialah kita ada nombor kecemasan dalam kawasan kita, dan kalau betul-betul sudah tiada, barulah kita akan call 999 untuk minta dorang connect dengan cawangan yang berdekatan dengan kita. Gitu. Aku rasa ada bijak sikit lah kalau kita call terus pergi yang berkenaan kan. Jadi tidak akan makan masa, tinggal tu pihak yang bertanggungjawab lagi untuk datang di tempat kejadian. So aku harap lepas kamu tengok video aku ni, kamu simpanlah nombor-nombor yang kecemasan yang berkenaan dengan kawasan kamu. Sekarang pun teknologi di hujung jari je, kamu Google je, memang semua nombor akan keluar. Sama juga macam kalau ada kemalangan jalan raya berlaku kan, semua orang simpan nombor towing kan. Bila ada accident terus call towing. Tidak pula kita call yang towing HQ, towing KL dulu baru sambung pergi Sabah apa semua kan. Contohlah kalau ada. Tapi apa yang berlaku kalau ada accident di jalan raya, terus kita call towing yang dalam kawasan tu. Jadi buat benda yang sama juga untuk nombor-nombor kecemasan di kawasan kita, macam yang balai bomba, KKM, balai polis apa semua ni kan, supaya apa yang terjadi tidak akan jadi lebih serius. Okay, so itu je lah aku mau cakap dalam video aku ni. Aku harap apa yang aku sampaikan kepada kamu ni bermanfaat untuk kamu semua di luar sana. Dan kalau kamu suka dengan video aku ni, pastikan kamu tekan button like. Dan kalau kamu berminat untuk follow video-video aku yang seterusnya, pastikan kamu tekan button subscribe. So jumpa lagi di video-video yang akan datang. Bye bye.